Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga sehat sejahtera ya. Pada pagi ini kita punya PDR, kita teruskan untuk tajuk maupun ya, yaitu variasi ya. Variasi. Variasi ya. Kalau kita lihat di sini, variasi dibagikan kepada dua ya, yaitu variasi selenjar, yaitu variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Contoh variasi selenjar pada manusia adalah seperti ketinggian dan juga jisim badan. Variasi selenjar kalau kita lihat dalam graf ini, yaitu ketinggian. Sebagai contoh, kita dalam graf ini, ketinggian antara 145 9. Ada satu orang. Seterusnya, kalau 150 hingga 154 tidak berapa ketara. Oke, variasi selenjar adalah kuantitatif. Ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal. Variasi selenjar ditentukan oleh gen, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sebagai contoh, warna kulit. Individu ditentukan oleh gen yang diwarisi daripada ibu dan bapaknya. Itu individu yang sama boleh mempunyai kulit yang berbeza apabila berada di dua lokasi yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita berada di kawasan Afrika, dalam tempo beberapa masa yang lama, sudah pasti warna kulit kita ini akan berubah ya. Itu maksudnya. Seterusnya variasi yang kedua yaitu variasi tak selenjar. Variasi ini ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Contoh variasi tak selenjar pada manusia adalah seperti kebolehan menggulung lidah, ya, kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga, dan jenis kumpulan darah. Jadi jelas ya. Kalau kita buat dalam bentuk graf, variasi tak selenjar adalah bentuk diskrit. Carta bar digunakan untuk mewakili variasi tak selenjar. Variasi tak selenjar adalah kualitatif. Variasi tak selenjar ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Oleh itu, trait bagi variasi tak selenjar boleh diwarisi pada satu generasi kepada generasi yang berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Inilah perbedaan antara variasi selenjar, tak selenjar. Bukan oleh faktor genetik. Dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi ada dua di sini. Yang pertama faktor genetik. Yang kedua adalah faktor persekitaran. Faktor genetik, pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik menghasilkan kombinasi genetik. Penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dan gamet betina menghasilkan zigot dengan kombinasi genetik yang berlainan. Manakala faktor persekitaran seperti pH,
cahaya matahari, suhu, air, iklim, serta pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisme. Misalnya, seorang yang akan mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari, walaupun asal-usulnya dia adalah berkulit cerah. Seseorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Bagi tumbuhan pula bunga hydrangea seperti berwarna biru jika ditanam di dalam tanah berasid dan berwarna merah jambu jika ditanam di dalam tanah berakali atau neutral, ya, dia bertukar jadi merah jambu. Sebabnya ditanam di tanah beralkali atau neutral. Inilah faktor yang mempengaruhi variasi. Seterusnya faktor genetik. Ini yang tadilah ya, faktor genetik, dia punya gambaran lah. Akibat penyusunan kromosom, ya, kemudian persenyawaan. Ini faktor persekitaran, terlalu terdedah kepada cahaya matahari, kulit kita boleh berubah. Seseorang yang kurus kering yang akan menjadi gemuk bila dia makan lebih banyak. Kepentingan variasi, ya, kepentingan variasi. Pada kepentingan. Yang pertama sekali, variasi pada organisme membolehkan organisme itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Yang kedua, ciri-ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majority mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri, bermandiri dengan perubahan persekitaran. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Inilah kelebihan pun kepentingan variasi, ya. Yang pertama sekali inilah. Jika suatu hari nanti kamu diantar di kawasan yang beriklim sejuk, sudah pasti kamu akan menyesuaikan diri. Jika tidak, kamu akan mati. Itulah juga kita punya keturunan, ya. Lepas kamu, mereka akan boleh hidup. Jadi yang kedua di sini, kalau kita bercampur dengan kumpulan yang lain cirinya, ya, lain tata caranya, cara hidupnya, pasti kamu akan belajar, mempelajari, ya, karena kamu kumpulan yang sedikit. Sudah tentu kamu ingin mengetahui, ya, tata cara kumpulan majority supaya kamu boleh menyesuaikan diri. Kalau tidak, nanti akan berlaku, kamu akan mengalami kepupusan. Penjelasan itu tentang kepentingan variasi ada 3 di sini. Harap belajar jelaslah dan ingat. Jadi yang seterusnya lagi di sini membolehkan kita membezakan, mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan lebih mudah. Manusia, ya. Manusia kita ini ada berbagai-bagai bangsa, ada berbagai-bagai suku, kaum. Jadi di sana kamu boleh bezakan, kan, bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Asia. Dalam bangsa Asia itu ada lagi Cina, Vietnam, Melayu. Itulah dia punya kepentingannya, boleh membezakan dan mengecam. Ini mengecam lah, bukan mengecam. Ini ada 2 maksud, kan. Satu
ucap ini kita bagi satu tindak balas yang tidak bagus lah. Oke. Seterusnya, variasi membantu organisme dalam penyamaran. Nah, coba tengok gambar ini ya. Yang nampak ya. Kalau sekali pandang macam kulit kayu, betul? Kan? Oh, ada kulit. Dua kali pandang, macam ada mata pula. Oke. Ini penting dia. Melindungi diri daripada pemangsa. Oke. Seterusnya, variasi pada hewan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu hewan. Sebagai contoh, hasil daripada kejurutan genetik dan pembiakan pilihan hewan dan tumbuhan genetik baru dapat dihasilkan ya mengikut sifat-sifat ini. Yalah, ya. Oke. Oke, hal ini membolehkan quality dan quantity hasil pertanian. Oke, ini kamu buat research. Oke, banyak di sekitaran kita ya, kita tengok kenapa kerbaunya ini besar macam gajah. Oke, kenapa kambingnya ini besar macam kerbau. Oke, kenapa ayamnya ini cikgu besar, ayam di tempat saya kecil. Nah, inilah. Oke, kenapa dia punya tumbuh buah-buahannya ini setiap bulan menghasilkan buah. Di tempat saya setahun sekali saja menghasilkan buah. Ini hasil daripada variasi. Ya. Banyak ya, kamu boleh buat Google research. Oke, jadi sudah akhir untuk tajuk 5 ya, variasi ya. Oke, dalam teks cikgu tunjuk di sini. Buka muka surat 503. Ini apa yang cikgu terangkan. Nah, itulah saja. Oke, tidak guna teks lah, dalam teks lebih terperinci lagi, ada contoh-contoh deh ya. Oke. Ini kalau di sekolah ini kita boleh buat jadi berapa orang yang tingginya di antara 130 misalnya. Boleh tanya dalam grup lah. Nah, kemudian kamu tulis. Jadi coba tengok. Adakah kamu semuanya tingginya 155 hingga 159? Mungkin tidak kan? Itu variasi tak selenjar. Ya, ini menggulung lidah berapa orang boleh. Oke. Oke, faktor-faktor. Ini tadi bahan maklumat tadi diambil dari buku teks. Oke, kepentingan. Nah, sama juga. Oke, jadi di akhirnya juga minta kamu buat latihan praktis 5.5. Oke, jadi untuk hari ini saja kita punya PDPR. Oke, mohon belajar. Lihatlah ya apa yang cikgu sampaikan ini supaya kamu paham, jelas, dan boleh buat latihan yang cikgu bagi. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang.